Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين الحمد لله شكرا لله. Pagi ini dapat kita bersama-sama meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan, pengajian kita berasaskan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Jadi saya mengulangi lagi, tuan-tuan dan puan yang tidak memiliki buku ini dan berhajat untuk memilikinya, boleh menghubungi pihak admin. Jadi tuan-tuan dan puan, kuliah kita pagi ini insya-Allah berada di halaman 182 atau 192 buku cetakan baru. Tuan-tuan yang tidak memiliki buku boleh merujuk kepada terjemahan Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang ada di dalam telefon pintar tuan-tuan dan puan. Kita masih mentadabbur ayat 6 dari surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم tunjukilah kami ya Allah akan jalan yang lurus. Dalam kuliah semalam saya telah menegaskan bagaimana cara kaedah untuk mendapat petunjuk. Jadi tuan-tuan dan puan lihat bagaimana Allah mendidik kita. Pertama, Allah suruh kita mohon, minta. Itulah doa. Yang menjadi makna umum pada solat itu sendiri adalah berdoa. Jadi doa itu Allah ajar. Suruh kita minta apa yang kita nak suruh minta. Allah suruh kita minta petunjuk. Itu yang kita sebut. Maknanya seolah-olah kita berdialog terus kepada Allah. Yang mana lafaznya lafaz terus. Mana? Ihdina, tunjukilah kami. Ya Allah. Kan itu lafaz terus kepada orang yang kedua kita panggil. Kita orang pertama ni, mutakalim ni bercakap terus. Mukhatab ni mana kita bercakap terus dengan orang kedua. Jadi kita terus minta pada Allah, tunjuki kami. Faham baik-baik tuan-tuan dan puan. Mana Allah ajar kita sampai begitu. Berdoa, suruh minta berdoa. Dan apa yang kita nak minta pun Allah ajar. Masya Allah, itulah sifat Ar-Rahman Allah itu. Allah mengajar kita. Jadi Allah ajar kita minta cara dia. Minta, tunjukilah kami ya Allah akan jalan yang lurus. Itu doa yang Allah ajar pada kita. Lihat, pertama Allah ajar kita berdoa. Okay. Setelah berdoa, ingat balik prinsip kita ni, seorang Islam ni kena ingat, jangan faham kita berdoa semata-mata maka kita akan jadi umat yang pasif. Islam tidak mengajar sedemikian tuan-tuan dan puan. Sebab itu kena faham hubungan konteks ini dengan jelas. Sebagaimana saya tunjukkan semalam dalam kuliah semalam, saya jelaskan di papan putih bagaimana carta alir hubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran dan solat. Jadi ketika kita mohon petunjuk kepada Allah, kita berdoa. Pertama kena doa sebab itu syarat dia. Kena minta dulu. Jadi Allah suruh kita berdoa. Allah ajar isi kandungan doa semua Allah ajar. Sampai begitu. Maka kita hanya menyebut je. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian setelah berdoa. Ingat baik-baik. Kita mestilah berusaha. Itu dia punya dasar dia. Nak dapat sesuatu tu kena doa, kena usaha. Doa saja tanpa usaha, tak jadilah.
Tak diproses tu tak sempurna. Faham baik-baik? Jadi di dalam kaedah kita ni, dah berdoa tadi kita minta, maka kita kena berusaha. Apa usaha kita tuan-tuan perempuan? Nak dapat petunjuk kena usaha. Petunjuk tidak datang begitu saja. Jadi dalam kuliah semalam, saya telah menyebut bahawa usaha kita ialah kena jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tu, salah satu daripada ciri orang yang bertakwa itu ialah beriman kepada Al-Quran. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Itu ayat 4 dari surah Al-Baqarah tu menjelaskan bahawa orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Beriman tu dalam makna sebenar-benar dia kena membaca dengan tilawah sehingga faham, mentadabur sehingga benar-benar faham, kemudian beramal dengan Al-Quran. Sampai ke level itu, makna iman Quran tu bukan iman tu kata, oh saya percaya Quran tu kitab Allah. Bukan. Iman kepada Al-Quran tu kena buktikan sehingga kita membaca sungguh-sungguh tilawah. Kemudian faham, beramal dengan segala perintah Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi di situlah yang kita panggil usaha kita untuk, tadi kita dah berdoa, maka doa kita kena meningkat menjadi usaha. Jadi usaha kita apa? Bertilawah Quran. Cari, faham ayat-ayatnya. Sehinggalah akhirnya Allah bagi kita petunjuk. Petunjuk dari mana? Dari Al-Quran lah. Karena kita membaca Al-Quran bersungguh-sungguh, kita dapatlah petunjuk Al-Quran itu. Nampak tak? Di situlah maknanya tadi kita berdoa. Jadi setelah berdoa kita membaca Quran, bertilawah, bertadabur sehingga kita dapat petunjuk Allah. Nampak? Dan dengan petunjuk itulah Allah bimbing kita untuk menjalani jalan yang lurus. Jadi nanti kita akan cerita jalan lurus itu apa. Jadi saya ceritakan umum dulu, jalan lurus itulah Islam. Itulah din, cara hidup kita yang kita terima. Yang Allah sebut, inna dina indallahil Islam. Itulah jalan lurus. Jadi kita dah dapatlah petunjuk ke jalan lurus itu kerana kita berusaha membaca Al-Quran. Jadi ingat baik-baik, prinsip doa tu kena diikuti oleh usaha, ikhtiar. Ini prinsip ni hari ni insya-Allah saya akan kupaskan prinsip doa dan ikhtiar. Kerana dia ada hubung kait. Sebab ada keadaan-keadaan kita ni berdoa dari dulu sampai sekarang. Ya Allah, tunjuk kami jalan lurus, tunjuk kami jalan lurus. Tapi tak dapat juga petunjuk tu. Bagaimana keadaan itu? Doa ada doa. Rupa-rupanya tak sempurna cara proses kita nak mohon pada Allah tadi. Sebab berdoa kepada Allah tu, Allah sebut nak minta tolong kepada dia. Dalam kuliah beberapa hari yang lalu telah dibacakan ayat apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan caranya apa? Salat, sabar dan salat. Jadi di dalam itulah dikaitkan, mana kena ada usaha. Jadi usaha kita apa? Minta tolong pertama kena sabar. Sabar ni pun satu usaha. Dan sabar ini kena ingat, dalam konteks kita nak dapat petunjuk tadi, sabar kita apa? Kena bekerja sungguh-sungguh, membaca Quran sungguh-sungguh. Nak baca Quran ni kalau tak sabar, Masya Allah tak mampu kita. Itu dah ada hubungan sabar tadi, kena faham tuan-tuan perempuan. Nak beribadat, nak solat itu sendiri kalau kita tak ada kesabaran, tak terbuat di kita. Itulah mengapa Allah dahulukan sabar. Jadi sabar itu bukan dalam konteks kita nak menghadapi ujian-ujian Allah dalam bentuk musibah semata-mata, tidak. Tetapi sabar nak melakukan ibadah itu, ya Allah. Itu satu kesabaran yang sangat besar. Nak melakukan salat, nak bertilawah Quran. Tambah nak bertilawah Quran, tuan-tuan puan-puan. Bukan senang kalau tak sabar. Nak belajar ni, nak belajar tadabbur ni, bukan senang. Kena ada kesabaran. Bagi waktu 1 jam, 2 jam khas untuk fokus kepada nak mengaji, nak belajar.
Jadi itu memerlukan kesabaran. Dalam konteks itulah kita kena faham makna wasta'inu bisabri wassalah tadi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya catatkan di papan putih, buat dalam bentuk catat supaya kita nampak alir dia, ya, aliran dia. Ini saya tulis ni, prinsip kita nak memohon pertolongan kepada Allah. Sebab ingat, ni ada kaitan dengan apa tadi? Ayat sebelum dah. Iaitu ayat 5. 1-5. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ingat. Dia ada hubung kait dengan tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu dalam ni, prinsip ini, saya sebut secara umum, ialah prinsip kita nak minta tolong kepada Allah. Jadi minta tolong bisabri wassalah mengikut panduan Allah. Jadi Allah kata, kita pertama kita berdoa. Ini prinsip dia doa tu. Datangnya doa tu kerana kita nak minta. Kemudian daripada doa ini, kita kena meningkat melakukan suatu. Itulah dipanggil usaha. Ataupun ikhtiar. Jadi kita bermula dengan berdoa, berikhtiar. Jadi ikhtiar kita dalam konteks ni, kita minta tolong kepada Allah, mohon Allah bagi kita petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami akan jalan yang lurus. Itu doa dia. Dan itu inti sari doa kita, minta Allah tunjuk jalan yang lurus. Jadi nak dapat petunjuk tadi, akhirnya kita kena melakukan usaha. Jadi apa usaha ikhtiar kita? Doa tadi ingat tuan-tuan, maknanya doa tadi ada di dalam ayat 1016. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita kena melakukan usaha. Usaha itu apa? Usaha kita ialah, ingat kita kena tilawah Quran ataupun membaca Al-Quran. Kenapa kita kena baca Quran? Kena ingat balik semalam saya sebut dalam surah 2 ayat 2. Allah sebut, "Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Karena kita berdoa minta petunjuk. Jadi petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Ingat baik-baik. So nak dapat petunjuk kena usaha membaca. Inilah ikhtiar kita ialah tilawatul Quran. Jadi prinsip ni lah yang akan menentukan kita dapat capai permohonan kita. Jadi ingat prinsip doa tu. Dan kita disebut, Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi bersabar, antara kesabaran kita ialah berusaha membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran. Kerana apa kena tilawah Al-Quran? Kerana Allah kata dalam surah 2 ayat 2. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itulah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ada dua benda yang kita kena lakukan. Jadi kita berdoa, maka kita bersolat. Di dalam solat kita membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ayat 6 kita minta inti doa kita kepada Allah. Tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu inti doa. Mana kita dah melakukan step pertama. Berdoa. Setelah berdoa, apakah cukup dengan hanya berdoa? Tidak, tuan-tuan dan puan. Kita kena melakukan lagi usaha ikhtiar kita, iaitulah tilawatul Quran.
kena membaca Al-Quran. Itulah usaha atau ikhtiar setelah kita berdoa. Jadi benda ni urutan dia berterusan. Dia macam satu cycle, satu putaran. Kita kena berputar terus. Baca Quran, solat. Solat, baca Quran. Baca Quran, solat. Mana itu yang kita kena lakukan setiap hari. Sebagaimana wajibnya solat itu 5 kali sehari. Demikianlah. Kerana apa? Dalam solat kita minta nak petunjuk. Bila nak petunjuk, Allah dah kata petunjuk ada dalam Quran. Faham tak kita tu? Maknanya nak dapat petunjuk tu, kamu kena baca Quran. Sebab itulah Quran tu diperintah supaya kita bukan saja iqra, tetapi utlu. Allah kata, baca, dua-duanya baca. Tapi utlu tu lebih menekankan baca dalam keadaan kamu faham apa konten Al-Quran ini. Dan setelah faham kamu beramal dengan dia. Itu makna sempurna kepada kalimah tilawah. Jadi ikhtiar kita ialah bertilawah Al-Quran. Barulah kita sempurna proses minta tolong kepada Allah. Maka insya-Allah Allah akan bagi petunjuk. Dan confirm kita akan dapat petunjuk. Kenapa? Petunjuk semuanya ada dalam Quran. Semalam pun saya dah sebut. Bahawa isu-isu semasa contohnya COVID-19 ni pun, penyelesaian solusinya ada di dalam Al-Quran. Dalam bentuk pedoman, petunjuk. Itu yang disebut petunjuk tadi. Petunjuk ni tidak dalam bentuk detail, makna cara bagaimana nak, macam contoh nak menghadapi COVID, bagaimana teknikal seperti yang kita lakukan sekarang ni. Bukan begitu, tetapi makna petunjuk dasar diberi oleh Al-Quran. Itulah sebabnya saya kata, kalau kita berusaha mencari dalam Al-Quran, akan kita temui. Setiap satu apa isu saja ada petunjuk Al-Quran. Tetapi kena faham, kadang-kadang Al-Quran bagi petunjuk itu umum. Petunjuk-petunjuk yang tidak diperincikan. Sebab kita kena faham, Allah cipta kita ni dengan akal. Ada kalanya Allah nak kita berfikir. Allah bagi petunjuk, tetapi kamu berfikir berdasar petunjuk itu, carilah solusi dia. Itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itu kita melihat hukum dari segi fiqhnya kita ini berkembang terus. Dari sejak zaman Nabi hingga ke zaman sekarang, banyak isu-isu baru yang memerlukan kefahaman fiqh ni untuk menyelesaikan masalahnya. Macam isu COVID, tak ada zaman dulu. Jadi dalam hukum fiqh dulu mungkin tidak ada. Tapi hari ini kita kena kembangkan kefahaman itu. Sebab kefahaman itu adalah didasarkan kepada keupayaan berijtihad. Ijtihad itu di akal ni. Gunakan akal kita fikir apa solusinya. Panggil doktor, panggil orang yang pakar dalam bidang ini, duduk cari solusi untuk menyelesaikan secara detail, teknikalnya masalah COVID. Tetapi dasarnya Allah bagi tahu. Quran dah bagi tahu dasarnya, makna pertama jangan lupa COVID ini adalah ujian Allah. Balaun. Itu konsep asasnya yang Allah cerita tentang COVID. Ingat bahawa sesuatu yang menimpa kita yang kita tak suka, namanya balaun sayyi'ah tu ataupun musibah itu adalah ujian Allah. Itu prinsip dasar. Jadi bila faham itu, banyak kaedah yang kita boleh kembangkan berdasar kepada bahawa ini ujian Allah. Jadi bila menyebut ujian Allah, pertama kita kena sabar. Jadi nak menghadapi COVID ni, tak ada caranya, pertama kena sabar. Kemudian kena minta tolong kepada Allah. Kena ingat, yang itu prinsip Allah ajar kepada kita. Dan Nabi menyokong itu dengan hadis-hadis tentang doa-doa bagaimana nak menghadapi COVID ni. Jadi itu maknanya petunjuk Quran itu sedemikianlah. Jadi tuan-tuan puan-puan kena faham bahawa kita berdoa dalam konsep yang sebenar, doa bukan sekadar angkat tangan lepas tu serah pada Allah, tawakal Allah. Tidak tuan-tuan puan-puan. Kita berdoa, kita mestilah diikuti dengan ikhtiar, usaha. Sebab tu saya nak mengingatkan tuan-tuan, mungkin sebahagian besar kita ni dah pernah melaksanakan haji wal umrah. Tapi tuan-tuan perempuan belajar tak daripada rukun haji, rukun umrah, sa'i. Sa'i itu pelajaran di situlah nak faham yang ini. Sebab ingat baik-baik tuan-tuan, itu sebab nak belajar haji umrah kena tahu sejarah dia. Sa'i itu dilakukan oleh Hajar. Kenapa Hajar melakukan sa'i itu? Kena ingat.
Dan kena faham. Sebab tu sa'yun ni konsep dia ialah berusaha, berikhtiar. Ingat, ketika Hajar ditinggal dalam keadaan tak ada air, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada orang nak minta tolong. Allah uji mereka ni, dua beranak Hajar dan Ismail, anak masih kecil. Hajar ni orang yang iman dia lebih jauh lah nak bandingkan kita, sebab Hajar ni seorang yang iman dia kuat, sebab itu Allah bagi dia ujian yang berat. Dan dia tahu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dia dan anak kecil di lembah Gersang ini, dia tahu bahawa Allah akan jaga dia. Jadi sebagai sifat, orang yang tahu Allah jaga. Apa masalah? Angkat tangan, berdoa, ya Allah bagilah kami rezeki, bagilah bantuan kepada kami. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan, kenapa Hajar bersa'i, berusaha, berlari antara bukit Safa dan Marwah? Falsafahnya maknanya nak ajar pada kita satu pelajaran penting dari haji umrah ialah kita ni berdoa kena berikhtiar. Maka berlakulah sa'i 7 kali berulang-ulik dari bukit Safa, bukit Marwah. Itulah usaha ikhtiar Hajar sehingga maksimumnya dia dah habis dah. Setelah selesai itu barulah dia balik kepada tempat anak dia. Di situ Allah bagi apa? Bagi rezeki Zam-Zam kepada Hajar dan anak kecilnya Ismail. Ingat tuan-tuan dan puan. Itu pelajaran yang tuan-tuan kena dapat daripada umrah dan haji. Walaupun tuan-tuan dulu dah buat, dulu tak faham apa yang kita buat, hari ni kita kena faham. Faham tu dalam bentuk Allah nak ajar kita, begitulah. Makna bukan di sana, di Mekah saja kita buat sa'i tu, tapi balik dalam keadaan kehidupan harian kita, kita amalkan prinsip tu. Model yang kita ambil daripada Hajar itu ialah pelajaran tentang doa dan ikhtiar. Ini jarang orang kupas tuan-tuan dan puan. Tetapi itulah hikmah, itulah falsafah di sebalik amalan ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang nak memahami dengan lebih dalam, boleh baca buku saya tentang haji umrah, spiritual haji dan umrah. Di dalam saya mengupas konsep ini. Bagaimana kita sejarahnya. Ini buku spiritual haji umrah saya ni. Jadi dalamnya saya mengupas falsafah dan hikmah haji dan umrah. Jadi tuan-tuan dan puan yang nak mendalami boleh dapatkan buku ni. Tebalnya sekitar 280 lebih muka surat. Tuan-tuan dan puan, kuliah kita pagi ni kita faham betul-betul konsep doa tadi. Karena kita masih lagi di dalam tadabbur, doa kita minta petunjuk kepada Allah. Ingat kunci dia, itu doa. Dan dalam doa itu yang kita nak minta tu apa? Itu kena faham. Ya. Jadi dalam saat kita berdoa, kita kena tahu apa yang kita nak minta. Jadi dalam ayat 16 ni, yang kita nak minta ialah petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Maknanya kuncinya adalah petunjuk, hudan. Itulah kata-kata dia, hudan. Jadi nak dapat petunjuk tadi, ingat, mestilah dengan doa. Itu prinsip dia. Ini yang Allah ajar kita. Berdoa. Kemudian berusaha. Sebab dalam hidup kita ni ada dua keadaan. Ini yang di luar Islam ya. Kita tengok, kita orang Islam, kita belajar ni prinsip ni. Tapi yang bukan Islam, kita melihat apa yang dia buat. Kadang-kadang dia berdoa saja. Tak ada usaha. Dua keadaan. Satu dia berdoa. Itu yang pasif. Satu keadaan lain, orang terus berusaha saja. Tak pernah dia minta tolong berdoa pun. Ya, orang yang tidak beriman, yang tidak yakin kepada Allah, yang tidak faham bagaimana sesuatu terjadi dalam hidup ini, sebenarnya berasal daripada kehendak Allah, dia tak faham yang itu, maka dia tak ada nak berdoa dia. Dia tahu apa yang dia usaha. Jadi itulah situasi. Tetapi kita Allah ajar sebagai orang yang beriman, orang Muslim, Allah ajar kita kaedah dia. Jadi yang ini kita kena belajar, kena faham bahawa inilah prinsip yang sepatutnya menjadi prinsip hidup kita.
menjadi amalan, bukan dalam solat, dalam hal-hal keduniaan pun inilah kita kena pakai. Sebab apa, dalam satu keadaan, kata dalam keadaan biasa kita, ada waktu kita minta tolong orang. Ini kita diharuskan, ya. Contohlah, kita nak buat satu projek tak mampu, kita minta tolong ketua kampung, pegawai daerah, minta tolong ahli parlimen, minta tolong kerajaan. Macam dalam keadaan situasi sekarang, kita tak mampu nak menerus kehidupan, minta tolong dengan kerajaan. Tetapi agak-agaknya lah, patutkah atau wajar tak kita hanya minta tolong tapi kita tak ada usaha? Tak mungkin kan tuan-tuan membuat? Tak mungkin berlaku. Kita nak minta tolong tapi tak ada usaha. Mana usaha kita ni? Kena pergi dapatkan maklumat, kena pergi minta tolong kepada orang-orang yang telah diberi tanggungjawab tadi. Nak kena isi borang. Dan sekarang lah kita nak dapat bantuan kerajaan, kena isi borang. Kemudian kena semak permohonan kita dah lulus ke tidak. Kan itu usaha. Kemudian dah dapat, contohlah Allah dah, kerajaan dah bagi bantuan sebagainya. Kita kena usaha membangunkan ekonomi kita balik. Kena membangunkan kehidupan kita semula. Jadi itu realiti yang berlaku. Sebab itulah prinsip ini adalah prinsip yang realistik. Satu prinsip yang memang kita amal dalam hidup kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, mari melihat betapa cantik, indahnya Allah nak mengajar kita ni. Itulah pelajaran yang kita dapat. Kita kena belajar. Dari pelajaran ini, jadikan amalan kita, jadikan prinsip kehidupan kita. Bahawa dalam hidup ni, apa yang kita nak, pertama kena minta. Yang kedua, kena usahakan apa yang kita minta. Barulah dia akan dapat. Barulah sesuatu hajat kita itu akan terlaksana. Ingat tuan-tuan, ini prinsip dasar kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah ajar kita, ingat balik, saya ulangi, bahawa nak minta tolong mestilah wasta'inu bis-sabri was-salah. Mestilah dengan sabar dan salat. Kenapa sabar? Saya dah cerita tadi, sabar tu nak buat yang baik pun kita kena bersabar. Kalau tidak, tak dapat. Nak belajar ni, nak belajar Quran ni, nak dengar video ni pun kalau tak sabar, tuan-tuan, setengah jam video tak lama. Tapi mungkin ada orang yang separuh jalan, ada orang yang malas nak buka, dia tak lama sangat, setengah jam nak dengar kuliah ustaz. Kenapa? Tidak sabar. Jadi ingat tuan-tuan, sabar itu sebab Allah dahulukan bersabar dan solat. Kemudian kena bersolat. Kenapa nak bersolat? Dan solat itu mengajar kita berdoa. Dan kita sebagai hamba kepada Allah kena berdoa. Kalau tak berdoa itu namanya sombong. Itu bukan hamba. Orang yang tak nak minta kepada Allah tu, makna dia sombong lah, angkuh. Tapi kita yang sedar diri kita ni sebagai hamba, kena minta. Sebab tu Allah ajar kita nak minta. Macam mana cara nak minta? Allah ajar kita. Iaitulah dengan cara apa? Tadi disebutkan mana kita dengan cara kita sabar dan solat. Kemudian dalam solat kita berdoa. Berdoa pun dah cara, lepas berdoa kena usaha. Dah solat, kena usaha. Usaha kita ialah bertilawah Quran. Habis solat, buka Al-Quran, cari apa makna Quran. Baca bagi faham. Dapatkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Maka sempurnalah dipanggil putaran tadi. Ataupun cycle. Seperti mana yang saya pernah selalu saya tulis di papan putih. Cycle kita dengan hubungan kita dengan Allah tak putus. Allah turunkan Quran sebagai petunjuk kepada kita. Kemudian di dalam petunjuk itulah kita diperintah solat, kita pun bersolat. Dalam solat kita baca doa lagi, minta petunjuk kepada Allah. Itulah cycle terus terjadi. Proses berdoa ni saya sebutkan dah dulu 17 kali minima satu hari kita minta kepada Allah. Setiap rakaat solat akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Nanti solat zuhur baca lagi 4 kali lagi ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali lagi, maghrib 3 kali, subuh 2 kali. Itulah totalnya 17 kali minima. Kalau tambah dengan solat sunat, tambah lagi banyak kita mohon. Minta apa? Minta petunjuk. Doa. Tetapi itulah saya kata tadi, ramai di kalangan kita rasa-rasanya duk minta tu dah lama dah.
puluhan tahun minta, rasa-rasa tak dapat petunjuk. Jadi kalau tak dapat tu kena semak lah. Nak semak ke mana tuan-tuan perempuan? Semalam saya dah tunjuk. Kena ingat balik, semak balik kepada kuliah semalam. Saya dah tulis carta bagaimana 5 prinsip untuk kita dapat petunjuk. Makna 5 prinsip ini ialah 5 ciri orang-orang yang bertakwa. Kena ada 5 ciri ini. InsyaAllah kita akan masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Kenapa kena masuk orang yang bertakwa? Kerana mereka inilah yang dapat petunjuk. Yang itu Allah sebut. Hudan lil muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nak dapat petunjuk, kenalah jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa, kenalah ada 5 ciri. Beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, berinfak, beriman kepada Al-Quran, kemudian yakin sungguh kepada hari akhirat. Itu 5 ciri orang bertakwa. Sempurnakan 5 ciri itu, insya-Allah kita dapat petunjuk. Dan janganlah lupa pula ada 5 ciri itu, sebab dalam 5 ciri itu, ciri yang keempat ialah orang yang beriman dengan Quran. Jadi orang yang beriman dengan Quran, dia akan baca Quran, dia akan bertilawah Quran, dia akan bertadabbur Al-Quran sehingga menjadi sebati dalam hidup dia. Itulah kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan puan-puan, kuliah kita pada hari ini setakat itu dulu. Saya akan bagi nota-nota yang kita tadabbur pagi ini. Kita ulang balik ayat semalam yang kita baca, surah 2 hingga 4. Hingga 5. Ya, kebetulan hari ini kita banyak mentadabbur ayat-ayat dari surah Al-Baqarah. Ingat tuan-tuan perempuan, surah Al-Baqarah ialah surah kedua setelah Al-Fatihah. Jadi dia banyak menjelaskan. Ingat baik-baik, Quran itu disebut ada petunjuk, ada penjelasan. Syahrul Ramadhana unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dan Quran juga ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk. Jadi sebab itu kita dalam tadabbur Quran ini kita kena mencari ayat-ayat yang akan menyokong, menjelaskan kepada ayat-ayat lain. Itulah maksud daripada bayyinatin minal huda. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita sambung lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.